alam sekitar. Alam sekitar merupakan fenomena fizikal yang melindungi suatu organisma. Max Keffer, penulis blog terkemuka, juga memberikan takrif kepada alam sekitar. Manakala etika alam sekitar pula merujuk kepada suatu pengalaman moral terhadap alam sekitar. Adakah anda sedar akan isu pencemaran alam sekitar kini? Kita mulakan dengan pencemaran air. Isu pencemaran sisa kimia Sungai Kim Kim 2019 ialah kejadian pencemaran air yang berpunca daripada pembuangan sisa kimia di Sungai Kim Kim di Pasir Gudang, Johor. Pembuangan haram ini mengeluarkan asap toksik yang menyebabkan hampir 3,000 orang terpaksa menerima rawatan. Pencemaran udara mula pada tahun 1983 ketika fenomena El Nino melanda. Pencemaran udara menjadi lebih tenat berikutan pembakaran hutan di Kalimantan sehingga penerbangan terpaksa dibatalkan. Yang berlaku belakangan ini adalah Jurubu Asia Tenggara 2015 yang dikatakan paling teruk dalam sejarah Malaysia sehingga banyak sekolah terpaksa ditutup dan acara berperingkat antarabangsa seperti Kuala Lumpur Marathon dibatalkan. Tidak dilupakan juga pencemaran lain seperti pencemaran bumi dan pencemaran tanah. Jadi, apakah sebabnya kesemua ini berlaku? Marilah kita mulakan dengan pencemaran udara. Pencemaran udara berpunca daripada pelepasan gas-gas toksik seperti karbon dioksida ke udara oleh pihak kilang yang tidak beretika. Bilangan kenderaan bermotor yang kian bertambah di jalan raya juga menyebabkan kualiti alam sekitar semakin merosot berikutan pelepasan asap-asap dari eksos kenderaan. Selain itu, pembakaran terbuka oleh individu tidak beretika dan pihak bermaju juga mencemarkan udara dan membawa kepada jerebu. Kita tinjau berakis pencemaran air. Pengembangan batu arang merupakan salah satu sebab pencemaran air. Mata air dari rekahan bukit-bukit arang batu yang mengandungi partikel bitumen dan sulfur yang mengalir ke sungai diyakini akan menurunkan pH anak-anak sungai dan mengakibatkan sungai tidak lagi jernih seperti dahulu. Individu yang tidak beretika yang membuang sampah atau plastik ke dalam sungai juga akan menyebabkan kematian hidupan akuatik selain mencemarkan air sungai. Sedar akan bumi yang kian tenat, marilah kita sama-sama melaksanakan peranan kita untuk menjadi masyarakat yang beretika terhadap alam sekitar. Individu seperti kita mungkin berasa diri kita tidak cukup untuk menyelamatkan alam sekitar yang kian tenat ini. Tetapi, jika semua orang mengamalkan etika alam sekitar seperti tidak membuang sampah merata-rata, mengamalkan amalan kita semula, mengamalkan amalan perkongsian kenderaan, tidak meludah di merata-rata tempat dan kurangkan penggunaan plastik, tidak mustahil alam sekitar dapat memperolehkan manfaat daripada perbuatan kita ini. Sifat beretika masyarakat terhadap alam sekitar dapat memastikan generasi akan datang berpeluang menikmati keindahan alam sekitar. Meskipun alam sekitar semakin banyak dikorbankan dengan keperluan pembangunan yang pesat dan perbandaran, penggunaan ini juga hendaklah ada batasnya supaya tidak berlaku pembajiran yang akan merosakkannya. Hal ini demikian kerana alam sekitar ini bukan sahaja khazanah untuk generasi masa kini, tetapi juga merupakan khazanah yang berharga untuk generasi akan datang. Adakah anda mahu anak-anak kita hanya mampu melihat gambar-gambar beruang panda dalam buku dan internet? Sifat beretika terhadap alam sekitar juga penting supaya pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dapat terlaksana. Pada zaman ini di mana masyarakat bersedaya upaya untuk hidup dalam keadaan yang selesa, masyarakat perlu ingat bahawa gaya hidup moden yang mengabaikan kelestarian alam sekitar akan meningkatkan kerosakan persekitaran. Akhir kata, diharapkan alam sekitar dapat terus terpelihara sejajar dengan pembangunan negara. Alam sekitar tanggungjawab kita.